daripada pembacaan kitab berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin, hadirin hadirat sekalian, malam ini kita sambung lagi, iaitu pada yang bernomor 11. Ya. Sabar menanggung sengsara dan penderitaan di jalan Allah. Ya. Sabar menanggung sengsara dan penderitaan di jalan Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Apabila kita buat sesuatu perkara kebenaran, maka sudah barang tentu di sana ada cabaran. Jadi segala cabaran ini dapat kita atasi dengan kesabaran yang tinggi. Ya. Ujian akan mendatangi kita dalam kehidupan ini. Kalau kita hidup cara biasa pun akan ada ujian. Sama ada ujian tu berupa daripada kesenangan, ujian berupa kesusahan. Ya, akan ada ujian. Apatah lagi apabila orang yang maknanya memperjuangkan agama Allah, membawa kebenaran Islam, sudah barang tentu, sudah pasti akan ada ujian-ujian yang akan mereka hadapi. Maka untuk menghadapi ujian ini adalah dengan kesabaran yang tinggi, sebagaimana yang ditunjuk oleh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dahulu. Ya. Penuh dengan kesabaran. Ya, jadi sabar dan menanggung sengsara ini di jalan Allah memang menjadi sunnatullah, lumrah dalam memperjuangkan kebenaran. Orang yang berada di jalan kebenaran perlu bersabar. Ya, perlu bersabar. Tuan-tuan, kita ambil inspirasi daripada perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berjuang 1000 tahun kurang 50 tahun. Maknanya 900 lebih. Ya, 1000 kurang 50. Ya, masih 950 tahun. Berjuang, berdakwah, mengajak manusia beriman. Yang terimanya tak ramai. Dan dia menghadapi cabaran daripada kaum dia. Maknanya kalau dia tak bersabar, sudah barang tentu kerja tu dia tak akan buat selama ratusan tahun. Bukan sikit waktunya. Kita kalau baru sehari dua rasa dah lemah dah. Kalau orang tak nak dengar, tak nak terima, kita ngajak orang tak nak dengar ajakan kita, kebenaran yang kita bawa, kita dah rasa fed up lah. Kita rasa fed up. Sedangkan kita kena baca sirah para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh alaihi wassalam berhadapan dengan kaum dia, berdakwah lama ratusan tahun. Ya. Gitu juga dengan Nabi Musa alaihi salam berdakwah dengan Firaun. Dan juga menghadapi kerana kaum dia Bani Israel. Kalau tak ada sabar, bukan senang-senang nak melaksanakan kerja, buat perkara tersebut. Ya, jadi tajuk kita malam ini bagaimana dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda yang berada di atas jalan kebenaran. Ya, mana dididik dengan sifat sabar. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala beritahu kepada kita berganjaran orang yang bersabar, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dibalasi, diganjari orang-orang yang bersabar, balasan mereka, ganjaran mereka ialah dengan tanpa dihisap, dihitung-hitung. Ya, ganjaran yang tak terhitung-hitung, banyaknya ganjaran, termasuklah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah menyebut lagi, inni jazaituhumul yaum bima sabaru innahum humul faizun. Sesungguhnya aku pada hari ini akan membalasi kepada mereka atas kesabaran yang mereka telah lakukan semasa hidup di atas muka bumi dahulu dalam menegakkan kebenaran, dalam beramal dengan ajaran Islam. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang berjaya, yang beruntung. Ini ganjaran sabar. Allah bersama dengan orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Setiap kabilah telah melancarkan berbagai siksaan ke atas anak-anak dan hamba-hamba mereka yang Islam.
Ya, ini cabaran waktu itu. Ya, menginspirasi kepada kita untuk menjaga Islam. Ni jangan sikit punya pasal dah. Dia merajuk dengan Islam. Sikit punya pasal cinta, konon cinta, dah keluar Islam. Tak sayang. Orang dulu sayang Islam ni, ya, sanggup biar dia dipukul, dihempap dengan batu, hatta dibunuh. Pegang Islam ni. Ya, kita lah ni muda-muda. Baru ni ada siapa tu, anak siapa? Anak Soekarno, apa ke? Ya, apa nama dah ya? Tuan-tuan baca ke? Dia mengisyarkan masuk agama Hindu. Ya, buat majlis pula tu. Mudah-mudah aja. Ya, mudah-mudah aja dengan Islam ini. Tuan-tuan, orang ke dulu di awal Islam, bila mereka dapat Islam, mereka pegang walaupun diseksa, walaupun dihukum sampai mati, tapi mereka tidak berganjak daripada agama yang diridai oleh Allah. Orang zaman lah ni cintanya pasal cinta ya, maksud ya, cintanya pasal aku cintai, kata dia, aku cintamu, keluar agama, murtad. Pasal apa? Nak ikut boyfriend dia. Dia itu orang zaman hari ini. Maknanya mudah-mudah dengan agama yang diridai oleh Allah ini. Orang dulu nak dapat pun susah, menyorok-nyorok masuk Islam. Dapat tahu di tuan dia, dia lanyok, diseksa. Nanti kita tengok contoh-contoh mereka. Ya, maka mereka diseksa dengan harapan agar mereka keluar dari agama Allah, serta menghalang mereka ini dari berpegang dengan agama Allah. Ni mereka diseksa. Nanti ada nama-nama, nama-nama orang Islam yang masuk awal pada awal dakwah ini di kalangan hamba khususnya, dan juga yang bukan hamba lah. Bagaimana mereka dapat Islam ni, mereka pegang walaupun mereka diseksa, disuruh balik ke agama asal. Tak ada. Kalau nak kira, ya, teruk sakit macam tu, patut boleh balik lah ya, kalau nak kira lah. Ni kita ni tak ada apa mudah-mudah. Kira nak keluar agama Islam, keluar. Buat majlis, rakamlah video. Mana tak ada rasa bersalah dan tak ada rasa apa-apa tentang Islam ini, yang mereka telah dianugerahkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi penganut agama yang Allah redha. Ada pula beritahu dia, dulu dia tak rasa tenteram dalam Islam. Jadi kafir rasa tenteram, mau dekat dengan Tuhan. Tu salah kamu. Jangan salahkan Islam ini. Ya, ada tuan-tuan. Mungkin di Malaysia ni tak ketara, kalau di Indonesia kita boleh dengar terang-terang, tantang. Ada yang mudah-mudah keluar daripada Islam, murtad, wali'azubillah. Inilah cabaran umat Islam hari ini. Ya, kita tengok umat Islam dahulu, di awal Islam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok. Kita sebutkan di sini beberapa contoh. Abu Jahal, semua orang kenal Abu Jahal ya. Apabila mendengar seseorang lelaki yang mempunyai kedudukan dan kemuliaan diugut dengan kerugian yang besar dalam harta benda dan sekurang-kurangnya jika dia seorang yang lemah, akan dipukul dan dizalimi. Abu Jahal kau dengar lah, ada orang Islam kalau yang lemah, jadi bahan dia lah, dibaham dia lah. Ya, tapi kalau yang berada sikit, dicemooh, disuruh, ya, diambil tindakan. Contohnya bagaimana Osman bin Affan, orang kaya, orang senang. Ya, dia bukan hamba, dia orang senang, masuk Islam. Bapa saudara Osman bin Affan telah mengikat Osman dalam lambakan pelepah tama, dan kemudiannya dibakarnya lambakan itu dari bawah. Maknanya pasal apa pula anak orang kaya ni tiba-tiba keluar daripada menganut agama nenek moyang menyembah berhala. Abu Jahal buat probok pula. Abu Jahal buat pula ni, Mika katakan biar je, balon dia, hukum dia, jangan biar. Jadi Osman dia ambil tindakan sebegini. Osman di antara orang yang orang terawal masuk Islam. Ya, Osman ni keluarga orang kaya. Dia juga mendapat cabaran daripada ahli keluarga dia sendiri. Ni yang bapa saudara ni buat kepada Osman bin Affan ini. Itu satu contoh bagaimana sahabat-sahabat Nabi dahulu, ya,
tak kira bukan hamba pun menghadapi cabaran ini. Yang kedua, iaitu kisah apabila Mus'ab bin Umair tahu tentang apabila ibu Mus'ab bin Umair tahu tentang keislaman anaknya. Mus'ab tidak diberi makan, dihalau dari rumah di mana sebelumnya beliau adalah antara orang yang hidup dalam kemewahan dan kulitnya lembut laksana buah. Ni tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, Mus'ab bin Umair ni dia di antara orang yang kaya di Mekah, keluarga yang kaya, dan dia pernah digelar mendapat gelaran gelaran tahun ni. Bukan gelaran apa dia apa ke of the year ke. Mana tak, dia pernah digelar orang yang paling wangi di kota Madinah. Kerana dia orang kaya, dia boleh beli minyak wangi pelbagai jenis, atar, kasturi, ambar ke apa. Dia orang yang wangi, orang muda. Masa tu memanglah digilai lah oleh awet-awet Arab ni. Pakaian dia, kalau kita baca kisah hidup Mus'ab bin Umair ni sebelum dia masuk Islam, pakaian ni daripada sutera. Pagi lain, tengah hari lain, petang lain. Pakaian dia mahal-mahal, maknanya lembut-lembut, sutera. Sutera. Ada riwayat kata pengikat tali kasut dia dibuat daripada emas. Tu pengikat tali kasut dia tu, dia bukan komen-komen punya, bukan buat daripada sabut nyo. Sebab kaya je tuan-tuan. Bukan kita nak hina kan, orang tu tak ada lah. Nak ceritanya kayanya tu. Mus'ab bin Umair ni pemuda yang handsome, yang tampan di kota Mekah pada masa itu. Orang yang lawa, orang yang wangi, pakaian yang cantik, anak orang kaya, anak keluarga orang kaya. Tapi bila dia masuk Islam, dia diam-diam, dia tak beritahu mak dia, takut mak dia marah. Bila mak dia tahu, mak dia ambil tindakan. Sehingga kan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bagaimana ketika mana Mus'ab bin Umair ni mati, Nabi tengok sedih, Nabi cerita dulu dia seorang kaya, orang hebat, pemuda yang tampan, pakaian mahal-mahal, hidup mewah. Kalau hari ni hidup macam putera mana, putera Arab Saudi mana yang kaya raya, toko-toko minyak tu, mewah hidup dia. Bila dia meninggal, dia syahid dalam perang apa? Perang Badar. Dia syahid dalam perang Badar. Dia melihat bagaimana keadaan Mus'ab bin Umair ni dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang ala kadar, tak sama macam mana dia zaman jahiliah dulu. Nabi cerita kepada orang lain, tengok Mus'ab bin Umair ini. Nabi cerita dulu hebat, bagaimana dia mendapat cabaran daripada keluarga dia, terutama ibunya. Ibunya sangat marah kepada dia, tapi apa dia peduli? Kerana Islam, kerana agama Allah, kerana akidah, tak apalah. Walaupun dia pernah pujuk ibu dia sekali tidak mahu. Dia tinggalkan segala kemewahan, ibu dia tak beri. Atau bila dengar Islam, ibu dia tak beri dah apa-apa kemewahan kepada dia. Tak apalah, tinggallah kemewahan tersebut, berpisah dengan kemewahan dunia, kan? Kerana dia mengetahui bahawa di sana ada kemewahan di akhirat kelak. Di syurga Allah Subhanahu Wa Taala lebih mewah daripada kehidupan dunia ni. Tu Mus'ab bin Umair. Awal sebelum Islam hidup senang lenang, bila mati dalam keadaan yang nampak macam orang susah, walaupun sebenarnya dia daripada keluarga orang yang kaya-kaya. Tu mati dengan kita nampak macam orang miskin, orang susah, dalam keadaan dhaif, keadaan sedih. Rasa sedih tengok. Tapi itulah ujian kepada orang yang berpegang dengan kebenaran, sanggup tinggal dunia kerana itu. Kalau diberi pilihan antara kamu nak dunia ke kamu nak agama kamu, pilihlah agama. Bukan pilih dunia yang sementara, yang fana itu. Mus'ab membuktikan contoh bahawa dia memilih agama Allah yang diradi. Tak apalah mak tak nak bagi mewah, mak tak nak bagi apa dah, mak tak nak bagi duit dah, mak tak nak bagi kemewahan, tak apalah ibu. Yang penting dia yakin dengan agama yang dia anuti. Tu Mus'ab bin Umair.
Ya, kalau nak cerita panjanglah kisah dia tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan boleh baca kisah Mus'ab bin Umair ni. Kalau dia orang kaya patut baca kisah Mus'ab bin Umair. Bagaimana dia berpegang dengan kebenaran Islam. Ya. Dia sanggup tinggal mewah. Kita dah mewah-mewah nak tinggal. Nak jadi susah. Fikir 10 kali fikir. Pasal apa? Iman kita ni lemah lagi. Tapi iman Mus'ab, bila dia masuk Islam, dia kukuh, dia kuat, tak apalah. Ibu dia tak nak bagi pun tak apalah. Tinggalkanlah kehidupan dunia ni, tak apalah. Biarlah dia hidup susah. Susah hidup dia. Ya. Tapi dia beruntung. Ya. Kerana dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak apalah susah hidup, tapi mati di atas jalan menegakkan kebenaran. Itu sebab Nabi membacakan firman Allah kan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ayat turun kepada beberapa sahabat Nabi, antaranya dia Mus'ab bin Umair. Nabi bacakan ayat ini. Boleh dikata di kalangan orang mukmin ini ada orang lelaki-lelaki yang telah membenarkan sadaqu, apa yang mereka janjikan dengan Allah Subhanahu wa taala, benar janji mereka dengan Allah. Faminhum man qadha nahbah, seantara mereka yang telah menunaikan janji, mana mati syahid. Wa minhum man yantazir, ada di kalangan mereka yang menanti-nanti giliran bila pula nak mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baddalu tabdila, mereka sekali-kali tidak ubah mana pendirian mereka untuk berada di atas jalan kebenaran, mengejar syurga Allah, mengejar mati syahid di jalan Allah. Dia ini tak bina lelaki-lelaki ni, pemuda-pemuda yang hebat, tak goyah ya, nak mati dalam Islam. Termasuklah kita contohnya Mus'ab bin Umair ini. Baca tuan-tuan ya, orang muda-muda elok baca kisah dia ni. Ya, meninggalkan kesenangan dunia kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan kesenangan di alam akhirat nanti. Kemudian seterusnya Bilal, iaitu hamba kepada Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, telah diikat tali di tengkuknya oleh Umayyah, lalu diberikan kepada kanak-kanak di mana mereka mengheritnya mengelilingi bukit-bukit sekitar Mekah sehingga nampak jelas kesan tali di tengkuknya. Umayyah menjemurnya di tengah panas serta dibiarkan kelaparan, dan yang lebih dahsyat lagi apabila panas terik dijemurnya bila di tengah-tengah padang pasir Mekah. Kemudian diambil batu besar lalu diletakkan di atas dada Bilal sambil berkata yang bermaksud, demi Allah engkau akan terus begini sehingga mati atau engkau keluar dari agama Muhammad serta engkau menyembah Al-Lata dan Al-Uzza. Ya, maknanya tuan dia marah, seksa dia ni. Sehingga antara seksaan dia apa? Dia tanggih baju dia, mana boleh badan dia, ya, letak tengah pasir. Yalah memang padang pasir, panas terik tengah hari tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk pernah pergi umrah ke musim panas, tengok panas terik Mekah tengah hari. Tuan-tuan, panas terik Malaysia pun tak tahan kita tengah hari tuan-tuan. Ya, dah letak dia letak batu, tak boleh bergerak, diseksa. Bayangkan bagaimana mereka mempertahankan agama Allah. Sebab saya beritahu tadi, orang Islam hari ni mudah-mudah. Mudah-mudah rasa nak keluar. Ya, rasa tak ada apa bila murtad. Rasa tak ada apa bila keluar daripada Islam. Buat pula ritual agama yang dia anuti pula lepas tu. Macam yang saya sebut tadi. Anak apa Soekarno tu, apa namanya lupa dah. Ada dalam YouTube, ada tuan-tuan tengok upacara ritual dia masuk agama Hindu di Bali sana. Bukan nama apa tu, bukan Megawati. Ada seorang adik dia kot. Siapa ke adik dia ke siapa entah. Adik-beradik saya pun tak kenal kan, bukan kenal apa, cuma bila berita tu ada, masya-Allah, begitu dahsyatnya manusia. Ya, boleh mudah-mudah bertukar agama, sedangkan Allah dah pilih dia lahir sebagai orang Islam, beradalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana mudah-mudah.
Dia meninggalkan Islam yang diridai oleh Allah. Dia rasa mudah. Sedangkan para sahabat Nabi dahulu, orang-orang yang masuk Islam di awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rata-rata ramai yang diseksa. Ya, diseksa, ada yang mati. Ya, dengan pelbagai seksaan. Jadi ini ya, kita hari ini mudah-mudah menjual agamanya, dan memang benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang dia berpagi-pagi mukmin wa yumsi kafiran, petang jadi kafir. Ada yang wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, petang dia mukmin, pagi besok dia kafir. Kerana apa? Dia menjual agamanya dengan mata benda dunia yang murah, yang sementara ini. Inilah kerana berlaku. Kerana kehidupan dunia yang sementara, yang kononnya bagi dia hebat, yang menipu daya dia, disanggup keluar kerana cinta, kerana nak berkahwin. Kalau di Indonesia tuan, jadi dia macam trending, dia macam famous, terkenal. Di Indonesia ni alhamdulillah lah. Tak berani lagi lah. Tak berani. Dia kalau nak berani kena lari keluar macam sajat. Dia pergi lari, dia berani lah. Cik Malaysia tengok, ada berani? Tak berani ya. Alhamdulillah. Kita kena kena jaga macam tu. Sajat berlari keluar barulah. Dia mengaku dia transgender. Kalau Malaysia dia mengaku tak berani. Pasal kita alhamdulillah kita jaga. Walaupun kita ada kelemahan, tetapi alhamdulillah adalah sedikit undang-undang, keprihatinan masyarakat, kesedaran NGO Islam, umat Islam sedar dan tak suka dengan cara yang dibuatnya. Maknanya kesedaran itu ada. Dia lari keluar barulah dengan aku macam-macam. Lari keluar barulah macam-macam kadang-kadang tu. Cedok Malaysia macam mana. Tapi di Indonesia berlaku arti-arti kadang. Arti-arti menukar agama. Kadang-kadang kahwin lah biasanya. Arti-arti yang asalnya Islam tukar agama kepada Kristian, Hindu. Ni kenapa tuan-tuan? Kerana bagi mereka anggap agama ni macam pakaian, macam sarung kepala, macam sarung badan je. Rasa nak tukar, hari ni pakai baju kurung, besok pakai baju consam. Macam tu dia rasa. Pasal apa? Dia tak rasa nilainya beragama jadi orang Islam ni. Dia tak rasa. Bila birabah, dia rasa nikmat jadi orang Islam. Diseksa, seksalah macam mana pun. Teruk disesanya. Sampai tuan dia, kamu tak keluar, biar kau mati lah. Tetap tak kira, sabarnya dia. Tu dah sabar tu. Kau nak kira penderitaan dia, Masya Allah. Tahap macam kita pun tak tahu sabar ke tak. Kadang-kadang ni pun kita dah macam hilang sabar. Kadang-kadang dengan pandemik ni macam nak hilang sabar. Baru setara ni dengan pandemik nak sabar. Tak boleh. Tak pergi masjid surah. Marah benar. Dah boleh tak pergi juga. Dah boleh senyap pula. Kau tak boleh. Bising dalam Facebook netizen ni semua tu. Yang bising ni rajin ke masjid ke apa. Bila buka ni buka, tengok orang itu je lah. Banyak itu je, tak adalah kau ramai. Ramai lagi pasar sari ramai. Pasar sari ramai. Tapi tu dia riuhnya, ya Allah, dia macam tak sabarnya. Mana nak baru tara tu. Belum lagi yang diuji macam mana Bilal bin Rabah, Musa bin Umair ini. Bagaimana tuan-tuan? Kita pun tak dapat nak gambar lah Tapi kita doalah supaya kita sabar dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala ini. Tapi bila jawab apa? Bila menjawab Ahad, Esa. Sehinggalah pada satu hari Abu Bakar melalui tempat itu ketika mereka sedang menyeksa Bilal. Lalu Abu Bakar membelinya. Dikatakan Bilal dibeli dengan harga 7 atau 8 keping perak. Lalu Bilal terus dibebaskan. Abu Bakar ni orang kaya, saya kaya. Tengok kesiannya, ya Allah. Dia pun tebus Bilal. Bilal ni hamba. Pergi beli dan merdekakan Bilal. Atau pada masa itu orang Islam masih sedikit.
Mampu tengok je kan, pasal tak mampu buat apa lagi, belum lagi, dan tak ada arahan untuk membalas. Sebab apa? Kemampuan orang Islam pada masa itu. Tidak bakal nak kesian. Dan dia di antara orang yang banyak membebaskan hamba dan memerdekakan hamba. Abu Bakar As-Siddiq, dengan kekayaan yang dia ada, dengan rezeki yang dia ada. Jadi dia beli Bilal bin Rabah daripada tuan asal dia dan dia merdekakan. Mana merdekalah hamba Bilal bin Rabah ni. Jadi orang merdeka. Dan akhirnya jadi orang yang hebat. Sehingga Nabi pun cemburu. Pasal apa ni kamu ni? Aku dengar tapak kaki kamu ni di syurga ni. Kau berjalan betul kan, tapak kakimu berjalan di syurga ni. Apa kamu buat? Hebatnya Bilal bin Rabah ni. Tapi beruntunglah dia, kerana kita tahu sejarah kesabaran dia, ketabahan dia, dan berpegang dengan agama yang baru dia anuti ni. Dia pegang sungguh-sungguh, dia seksa macam mana pun tetap istiqamah dalam ajaran jalan kebenaran. Itulah Bilal bin Rabah. 3 orang dah. Yang pertama Osman bin Affan, kedua Mus'ab bin Umair. Ni orang kaya. Orang kaya cara kaya lah, ujian kaya lah. Bilal bin Rabah tak kaya, miskin hamba. Dia orang negro Afrika, dibawa datang jadi hamba. Zaman itu kan zaman banyak hamba-hamba ni. Hamba-hamba ni memang berluasa kan. Tuan-tuan kalau lama-lama kan bisa tengok cerita apa tu. Zaman dulu ada cerita pada TV tu, cerita besi Kunta Kinte. Orang lama tu tak? Orang macam sebaya saya lah. Orang lama lagi lah. Kunta Kinte, hamba Afrika dibawa ke Amerika. Kunta Kinte. Ustaz tak ada lah, tak dan. Masa tu tak beranak lagi ya. Zaman Kunta Kinte tu main di TV hitam putih pun. Tu saya dah lah, walaupun saya budak-budak lagi dan tak rendah dah. Orang lama kita tahu lah ni kan. Orang lama pun tak tengok TV tak tahu lah. Tapi masa tu TV memang payah. Saya pun tengok bukan di rumah tak ada TV pun. Di mana? Di rumah. Di kampung dia seorang je yang TV. Masa tu kalau ada TV tu kaya lah. Lampu hitam putih. Nak beli TV tu bukannya murah-murah. Dengan model masa itu ya. Tapi tapi saya ingat tuan-tuan, filem yang saya ingat ada banyak filem lain lagi, tapi antara filem TV yang saya ingat lah cerita perhambaan. Orang Afrika dibawa bekerja di ladang kapal di Amerika. Antara disebut Kunta Kinte. Kunta Kinte. Musuh pernah tengok? Carilah YouTube kau ada. Ada. Cerita lama ada. Apa? Depa dah masuk dalam YouTube ni ada. Macam contoh zaman saya budak-budak dulu, cerita Hai Capral ada dalam TV. Ada YouTube. Minta maaf cerita. Minat ialah masa budak juga. Mana kita tak mau tengok benda tu lah. Jakul lah bila dia TV tu pergi. Tapi bagusnya tuan rumah tu, saya ingat lagi, kalau mau nak tengok TV, syarat mesti datang surau sembahyang maghrib. Pakat ramai lah budak-budak sembahyang maghrib datang, baru ikut dia balik rumah. Tengok maghrib je lah, isyak lebuh. Tapi tak apalah kesedaran kanak-kanak masa tu suara rendah ya. Sembahyang maghrib betul dia syarat. Tak apa tak namanya dia tak bagi. Ni tak tengok TV. Tengok TV malam je pun. Kan? Rumah dia pergi malam lepas maghrib tengok apa macam-macam filem lah. Entahnya Kunta Kinte. Saya ingat kita hari ni. Sebab apa? Yalah dulu budak kan. Tapi hari ni kita ingat bukan apa, cerita tentang perhambaan di benua di bumi Amerika Syarikat hari ni lah. Jadi begitulah Bilal ni orang Afrika dibawa ke tanah Arab jadi hamba. Ditangkap orang kulit hitam ni, negro ni dibawa jadi hamba. Hamba boleh dijual beli. Hamba ni boleh dijual beli. Dulu kitab-kitab lama dia ada tajuk tentang perhambaan, tentang hamba. Kitab-kitab dulu. Tapi hari ni ada lagi tajuk tu, tapi hari ni orang pun hamba kat mana tak ada, nak contoh tak ada kan. Tapi zaman dulu memang ada. Ada hamba mukatab, ada hamba ini macam-macam, mubaat, ada macam-macam. Apa hamba tu hari ni tak ada lah dah kan. Tak ada lah kan. Dulu ni cerita dulu ya, awal Islam, kemudiannya ialah dalam Islam dia dah hapus, tapi keliling tu orang-orang yang bukan Islam masih ada lagi perhambaan. Sehingga hari ni negara dah maju moden seluruh dunia, tak ada dah perhambaan macam dulu. Walaupun mungkin cara kehidupan tu macam ada, tapi sustain dulu.
Macam cerita Piramli tu lah ya. Dijual di pasar. Jual 2 dirham, 3 dirham. Memang itu. Itulah nilai hamba pada waktu itu, dijual beli. Dijual. Ya, perempuan boleh diambil jadi macam isteri. Untuk usuk. Kalau tak nak kahwin, tu beli hamba perempuan tu, buat macam bini, buat macam bini. Tak ada masalah. Halal. Memang Islam memang halal kan. Tu usuk ya, senang. Tak payah nak kahwin kena keluar 20,000 Tapi ni tak ada dah, tinggal pula. Nanti mana ada ya. Ni kita dulu, untuk orang dulu ya. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat sekalian. Ni contoh siapa dia? Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Dia beliau lah orang pertama jadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kadang-kadang berlaku juga ya. Bilal ni orang dulu bekas hamba, orang negro. Bila Nabi melantik dia sebagai muazzin, Bilal bagi azan. Jadi orang Arab tengok, apa Bilal ni, dia lah kulit hitam, negro, bukan orang Arab. Kadang ada maknanya perhatian bangsa Arab tu di kalangan orang Islam pun. Tu dibacakan turun ayat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, manusia yang Allah jadikan pelbagai bangsa budaya untuk berkenal-kenalan. Paling mulia orang paling bertakwa di sisi Allah, itulah yang paling mulia. Mana Allah tak tengok rupa kamu gelak gelita gelap negro ke, Allah tengok takwanya. Takwa. Walaupun cantik lawa tapi tak bertakwa, masuk neraka. Yalah Abu Lahab. Abu Lahab tu cantik lah kan. Abu Lahab ni keturunan Quraisy, bapa saudara Nabi, keturunan Nabi, keturunan kan bapa saudara Nabi, keturunan tu Arab Quraisy. Kabilah ni memang cantik, lawa kan. Abu Lahab ni lawa, bukan gelak-gelak gelita. Tapi bila dia lawan Islam, lawan dakwah Rasulullah, dan akhirnya Allah laknat dia, mati dan masuk neraka. Dan sehingga disebut, dibaca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Walaupun lawa tak memberi faedah kepada dia kelawaan itu, kalau dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, contoh siapa dia? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah hamba bagi Bani Makhzum. Beliau memeluk Islam bersama ayah dan ibunya. Ibunya nama Sumayyah binti Khabbat. Khabbat kata saya. Kemudian Yasir. Ayah dia nama Yasir. Ammar anak dia. Mereka ni sekeluarga masuk Islam. Para musyrikin yang diketuai oleh Abu Jahal, bila tahulah bahawa mereka ni masuk Islam, sebab Ammar bin Yasir ni ibunya yang hamba. Yasir ni dikatakan dia dari orang Arab tapi bukan hamba, tapi kerana ibunya hamba kan, jadi begitulah kan. Ni ditangkap, sekeluarga ni ditangkap, dihirik mereka. Peranan apa? Abu Jahal berperanan. Para musyrikin yang dikuasai oleh Abu Jahal mengheret mereka secara tertiarap apabila matahari terik, lalu menyeksa mereka dengan kepanasan. Macam mana Bilal pun sama, diseksa, dijemur tengah panas supaya balik kepada ajaran nenek moyang itu menyembah berhala. Rasulullah SAW melalui kawasan tempat di mana mereka sedang diseksa, lalu baginda berkata, ya, yang bermaksud sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah bagi kamu adalah syurga. Nabi lalu tengok tu Nabi kata, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya dengan kesabaran kamu berpegang dengan kebenaran, janji adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi inspirasi, kekuatan kepada mereka. Nabi beri jaminan, maka mereka sanggup walaupun mati. Jadi Ammar bin Yasir, mak dia mati, ayah dia mati, Ammar je tak mati, tapi ibu bapa dia mati.
Ya, ayah dia mati Sumayyah, ibu dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Mempertahankan kebenaran. Yasir mati kerana diseksa. Ni bapa Ammar. Abu Jahal menikam Sumayyah, ibu Ammar, melalui kemaluannya dengan tombak sehingga mati, dan dia adalah wanita pertama syahid dalam Islam. Dia suluh macam suluh tu. Jahatnya Abu Jahal ni. Memang dia anti sangat, geram sangat Abu Jahal ni. Dia memang anti orang yang masuk Islam, anti berislam. Ditambah siksaan terhadap Ammar dengan kepanasan. Diletakkan batu yang merah kepanasan ke atas dadanya, dan kadang-kadang dilemaskan dalam air. Mereka berkata kepadanya yang bermaksud, kami tidak akan meninggalkan engkau sehinggalah engkau mencerca Muhammad atau engkau memuji kelebihan Al-Lata dan Al-Uzza. Al-Lata ni, Al-Uzza ni nama patung-patung berhala yang mereka sembah lah. Lata, Uzza, Manat, antara nama-nama. Ni. Ini antara patung-patung berhala yang mereka sembah, yang mereka puja. Antara yang ni lah, yang big bossnya, yang besar-besarnya. Banyak ke patung-patung ni, banyak. Yang anak-anak banyak, tapi yang ni bapak-bapaknya, yang bosmu ni, bosnya. Ni, yang besar-besar. Yang besar-besar belakang ni. Yang hebat-hebat. Lata, Manat, Uzza. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat kan, bagaimana Ammar diseksa. Ibunya meninggal, diseksa, mati syahid. Wanita mati syahid dalam Islam yang mula-mula ialah Sumayyah. Sumayyah sanggup. Mana bayangkan tuan-tuan muslimin muslimat, bagaimana iman seorang wanita yang baru masuk Islam, yang berada di atas kebenaran, sanggup diseksa sebegitu rupa, sehingga dibunuh, disuluh, ditom dengan tombak. Tak ada bagi dia Islam agama yang benar. Tu kita ni tuan-tuan, alhamdulillah duduk di Malaysia ni khususnya, jagalah Islam tu. Jangan mudah-mudah nak ceraikan agama yang kita anuti, pengamalannya. Jangan kadang-kadang dia macam dia kata dia rasa dia fed up dengan Islam. Dia rasa dia fed up dengan agama, menyusahkan. Tapi dia cakap tu dia lari keluar negara. Kalau di luar negara, nanya dia. Walaupun Malaysia ni bagus, tak adalah seganas Pakistan ke apa kan. Kalau Pakistan lagi lah, dengar ada orang murtad ke apa ni, bangkit dia memarah, buat demonstrasi, pergi serang apa. Atau di Bangladesh, ingat tu di Bangladesh apa, ketika mana seorang perempuan, Taslima Nasrin, Taslima Nasrin, ni orang lama tak ingat ya, kisah yang murtad ni, yang menuduh Rasulullah, gila sek lah apalah, tapi dia lari. Orang Bangladesh mengamuk, umat Islam Bangladesh, tapi dia lari. Kalau dia duduk di sana, orang cari, nanya dia. Ataupun dulu siapa dia, Salman Rushdie, Iran, begitu juga dia lari cari suaka di UK. Sampai hari ni orang tak tahu di mana sebenarnya dia duduk. Itulah balanya. Hidup pun tak senang, tak bebas. Pandai sangat. Kamu orang Islam yang cerca Islam, kan Salman Rushdie kan, yang mana kitab Satanic Verses, mana surah syaitan. Tu dia Islam tapi hina Islam. Dan banyak lagi lah cerita yang lain, tapi antaranya yang terkenal pada waktu zaman saya remaja dululah. Ini dah retua ya, remaja dulu. Usuk remaja lagi, remaja. tak retua lagi usuk ya. Dia cerita dulu usuk, cerita kamu tak lahir lagi tu. Tu. Kalau dia negara-negara lain bangkit, pergi bakar, buat demonstrasi, pergi gitu gini. Malaysia ni bantahan juga, tapi dalam keadaan aman, okey lah, taklah bergaduh besar. Tapi itu pun tak berani, alhamdulillah, tak berani dia nak buat tu keluar negara. Luar negara dia berani. Dia isya murtad, dia isya dia kata Islam ni macam anaya dia. Luar negara macam Sajat tu lah, lari keluar negara, minta suaka di Australia ke, baru dia ngaku dia transgender. Dia pun katalah di Malaysia ni gitu ke dia, gini ke dia. Itulah kamu buat salah. Kamu ingat semua negara, setiap negara ada undang-undang, hormatilah. Walaupun Australia tu bebas, dia pun ada undang-undang dia juga.
Maknanya kamu kena hormati undang-undang dia. Macam mana kita duduk negara kita, tambah-tambah negara kita ni negara majoriti orang Islam, ya, hormatlah. Jangan kamu bersikap celupa, bersikap melawan, keras kepala. Dia pasal dia duduk luar, nak kata apa, ya. Dia pun mengaku macam-macam lah. Dia pun nak posing-posing lah cara dia, cara kebetinaan dia. Jantan jadi betina. Ni. Jadi ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, kita tengok Yasir dibunuh, Sumayyah dia bunuh, amal je. Walaupun dia seksa teruk, dia selamat daripada kena bunuh. Tapi teruk juga dia seksa. Maknanya kalau tak ada kesabaran yang tinggi tuan-tuan, ya, mana mungkin mereka dapat melepasi ujian-ujian ini. Begitulah kita tuan-tuan, sebagai pengajaran, kita kena ada kesabaran yang tinggi dalam menjadi seorang muslim. Sabar. Memang hari ini dunia hari ini penuh dengan cabaran kepada iman kita. Banyak cabarannya, kita kena bersabar. Dunia yang bebas, dunia yang terbuka ni, ya, dunia langit terbuka yang bebas ini, ya, kemaksiatan berluasa ini, kita kena banyak bersabar. Dan benarlah kata Rasulullah, pada akhir zaman orang yang berpegang kepada agama ni seperti apa? Orang yang berpegang dengan bara api. Pegang bara api tu, kita pun haba dia pun, tapi itulah ibarat orang yang berpegang dengan agama yang berada atas jalan kebenaran ini pada akhir zaman. Benarlah kata Nabi yang lain bahawa Islam akan kembali dagang. Kembali dagang. Al-Islamu gharib, kan? Fasayaudu ghariban. Mana kena jadi orang yang dagang asing, pelik daripada yang biasa. Ini jadi orang Islam, orang anggap pelik. Orang anggap pelik. Orang anggap apa ni? Tu jadi gitu. Jadi pelik. Bila orang Islam nak beramal dengan Islam, orang anggap pelik. Tapi orang lain beramal dengan agama dia, okey je. Kemudian seterusnya, kita ambil yang seorang lagi insya-Allah. Adapun Abu Fakihah, namanya Aflah, hamba bagi Bani Abdul Dar. Mereka mengikat kakinya dengan tali, kemudian diheret di atas tanah. Sama lebih kurang penyiasatan dia. Dia ikat, dia heret macam Bilal bin Rabah. Dia heret di tanah, dia padang pasir tu. Heret pula tengah panas. Maka pagi-pagi pun sakit. Dia tengah panas, sakit, panas. Mengelijat. Bayangkan kalau kita lah duduk baring atas semen tengah-tengah panas, pukul 12, pukul 1 tu macam mana? Tak mengelijat badan kita, ya. Bayangkan tuan-tuan, kita boleh bayang maknanya bagaimana didikan Rasulullah membina bila mereka jadi muslim. Nabi bina kefahaman akidah yang kental untuk bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Begitu juga yang lain, Khabbab bin Al-Ird, hamba kepada Ummu Anmar binti Sibai Al-Khazaiyah, dikenakan pelbagai siksaan oleh musyrikin. Mereka memegang rambutnya dan menyentaknya dengan kuat, memulas tengkuknya dengan pulasan yang menyakitkan, membaringkannya beberapa kali di atas bara api, dan seterusnya meletakkan batu di atas dadanya sehingga beliau tidak mampu untuk berdiri. Sampai tak larat berdiri, sampai ada riwayat kata sampai dia pengsan atau dah tak makan, lapar, dahaga, dia seksa sampai dia pitam, sampai macam kita orang yang terlalu lapar, kita jadi macam mamel gitu. Dan ada satu hari dia letak atas bara api sehingga kan padam bara api tu. Bara tu padam. Kenapa? Melelehnya air berdaging kulit yang terbakar tu. Tuan-tuan, bayangkan padam tu. Satu hari Sayyidina Umar nak tengok hebatnya, ya, Khabbab tunjuk, angkat baju, tunjuk belakang dia, bagaimana berkedutnya, berparutnya belakang badan dia kerana berpegang dengan kebenaran, diseksa, dia letak atas bara api. Kita tuan-tuan belum tara tu, ya. Ya, kalau tara Khabbab ni, ya, macam mana kalau jadi macam tu? Kita tak tara tu lagi, alhamdulillah. Jagalah Islam ni.
Jagalah akidah Islam, beritahu anak cucu cicit kita, keluarga kita, keturunan kita, masyarakat kita pegang Islam. Jangan cerai cayur je. Ya. Ni sikit punya pasal sudah macam seolah tak ada Tuhan. Sikitnya pasal seolah-olah kita ni hidup macam tak ada Tuhan. Marah pada Allah Ta'ala, marah itu, marah ini, marah pada agama. Macam-macam tuduhan-tuduhan toman kepada agama. Ya. Sedangkan baru sikit ujian, baru pandemik begitu. Bayangkan sahabat-sahabat macam Khabab ni. Letak atas bara, padam bara api. Tu dia. Ya, tuan-tuan ya. Tapi adakah dia berubah? Tidak. Sekali-kali dia tak pernah merubah mana pegangan akidah dia. Ini betul tuan-tuan. Kerana apa? Umat Islam di awal Islam dibina, dipasak akidah yang mantap. Dia berbeza dengan kemudiannya. Di zaman kemudian, zaman Islam dah menang, orang dah ramai masuk Islam. Di akhir-akhir hayat Nabi, kan, umat Islam dia ramai. Tapi akidah tak kuat. Bila jadi apa-apa dia goyah. Bila dah goyah, ada yang murtad kemudiannya. Itu sebab tuan-tuan tengok bila Nabi wafat, ada orang Islam yang murtad. Ramai pula tu penduduk Yamamah, murtad. Yang tak nak bayar zakat, murtad. Maknanya kenapa? Apa bezanya? Dia lain. Umat Islam yang terawal, yang dibina ni betul-betul pegangan kuat akidah dia, dengan yang kemudian mengaku Islam tapi itulah cerai je. T.O. cerai. T.O. cerai. Kalau orang Arab tak suka sangat T.O. cerai. Dia nak T.O. pekat. Orang Arab tak minum T.O. cerai. Dia T.O. pekat tuan-tuan. Tuan-tuan try rasa T Arab. Pergi kedai Arab ni, minta T.O. Arab macam mana? Dia lain. Dia T.O. Arab ni dia gula kurang, dia kelak-kelak. Sedap tuan-tuan, sedap, ketagih. Jadi ketagih. Dia ketagih tuan-tuan. Ketagih. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, peganglah dengan Islam ni, beritahu anak cucu cik kita. Jangan mudah-mudah jual agama ni. Kan? Dia mengata, mana ada ustaz? Belum ada lah nak khabar tu, dah ada besok. Dah berluasa macam di Indonesia tu mudah-mudah. Orang mudah tak heran. Rasa nak kahwin, nak keluar agama, nak kat pasal kahwin, keluar. Dan mereka pun tak kisah. Mereka pun tak kisah. Bila ijtihad, bila terang-terang. Nak marah terang mana? Terang apa? Kononnya toleransi agama. Memanglah. Tapi jangan salah faham. Toleransi agama tu bukan membenarkan orang Islam murtad. Nak toleransi ni kononnya. Anggap agama ni macam pakaian. Hari ni pakai baju ni, besok pakai baju ni. Dia ingat agama ni macam tu kot. Kan? Bagi mereka agama macam tu lah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah saya nak berhenti setakat ni. Kita bersama-sama lah jaga pegangan agama kita. Kita baca. Kalau kita rasa lemah, bacalah kisah-kisah mereka ni. Nanti insya-Allah kita akan baca lagi kisah Zunairah pula. Dan yang lain-lain ni ada lagi kisah orang lain. InsyaAllah. Wallahu a'lamu bissawab. Ada apa tuan-tuan, jika ada soalan ke? Pertanyaan? Boleh. Sila. Pegang Islam, jangan lepaskan Islam. Jangan mudah lepaskan Islam, jangan cepat. Dan pegang Islam. Pegang itu adalah lepas Islam pertama. Pertamanya, kalau kita murtad, ketika murtad tadi, iaitu kita menyebut yang bahawa dosa besar. Tetapi pegang Islam, tetapi tidak melaksanakan perintah Islam. Yang berlaku banyak lah. Kita nampak sekarang ni orang keluar daripada agama Islam, melepaskan Roy, tak pegang kemas. Tapi ada Islam macam kerukunan, tak berapa-apa pun. Jadi di mana beza di antara dua? Islam macam keturunan. Ya. Orang semayang ni tak
Dia pun mana-mana bab rahim contohlah. Tapi dia tidak melaksanakan. Dengan orang murtad, dia Islam, tapi dia murtad, dia keluar dari Islam. Cerai. Maknanya dia berasa bersalah. Kerana dia beza antara dua. Yalah, betul lah tu. Ya, wallahualam, tapi betul lah tu. Maknanya kita hadapi cabaran begitulah. Ya. Pertama tadi kita cerita kita takut mereka keluar daripada Islam. Tapi hari ini pun kita tengok situasi umat Islam pun, ya, maknanya tak kuat berpegang nak beramal dengan ajaran Islam. Walaupun tetap Islam lagi. Yalah, dari segi hukumnya mereka dikategorikan orang Islam. Cuma ada cacat. Itu yang kata dalam Islam ni ada fasik, ya, asi. Itulah maknanya. Tapi mereka tak keluar daripada Islam lagi. Kecuali kalau mereka bertindak yang menyebabkan mereka keluar daripada Islam. Jadi murtad lah. Wali'azubillah. Murtad. Namanya dia keluar daripada Islam, dia murtad. Ya. Tapi yang Islam ni tak apa. Iyalah. Atas prinsip Islam nak keluar apa nama. Ya. Itulah nama tadi tu kan. Mungkin mereka dikategori sebagai orang fasik, orang asi, ya, orang zalim. Itu kategori-kategori orang Islam yang tidak benar-benar beramal dengan ajaran Islam. Ya, itu sebab dalam Al-Quran surah apa tu dia sebut qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya. Ketika mana orang Arab Badui masuk Islam, dia kata kami dah beriman. Maka Allah telah perintahkan kepada Rasulullah, jangan kata kamu beriman lagi, kata kamu dah masuk Islam. Kerana Islam, iman itu belum meresap dalam diri kamu. Maknanya hanya zahir je Islam. Yang ni cabaran mana nak jadikan iman tu mantap dalam diri. Barulah kita lahirkan orang yang bertakwa kepada Allah. Hari ini betul lah ramai orang Islam, tapi ramai juga yang tak beramal dengan ajaran Islam. Ini kata kategori, ada kategori orang fasik, orang yang meninggalkan ajarannya. Dia Islam, tapi Islam sekadar Islam baka, ya, keturunan nama. Yang ni pun yalah, itu cabaran untuk kita jugalah, untuk menyedarkan mereka. Dan yang paling parah lagi nanti, kita takut bila dah keadaan macam ni, mereka boleh mudah keluar lah. Sebab kita tengok yang keluar-keluar kadang-kadang, ya, mereka tu tak beramal dengan Islam dah, tak ada semayang, tak ada hala apa, kemudian jatuh cinta pula dengan boyfriend mana. Kalau yang perempuannya terus ikut, ya, ikutlah boyfriend dia yang Kristian dan sebagainya. Ini pencabaran kita sebenarnya, nak mengajak saudara mara kita beramal dengan ajaran Islam. Betul, ramai kita ni kadang hanya nama, tinggal nama. Amalan, ya, kita boleh tengok kadang-kadang penghayatan amalan tu, semayang, semayang fardu, semayang Jumaat tu kadang tu. Semayang fardu mungkin kita tak nampak, saya di rumah. Semayang Jumaat, takkanlah berbulan-bulan tak nampak sihat je. Hari ni realiti dan kadang kita pun jadi pening melihat masyarakat kita Jumaat ni. Ni bagi kita tak kisah. Wallahu alam. Lagi tuan-tuan, jika ada soalan lagi? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang lain pada bulan hadapan, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.